Sebenarnya yang disebutkan oleh Tuan Izam tadi tentang diri Pak Long, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada malam ini dalam satu program yang amat-amat berguna kepada kita dan rakan-rakan di luar sana. Untuk pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada founder kita yang 3 orang, saya tak dapat nak menyebut nama itu, dan juga terima kasih juga kepada upline saya, Abang Bahar, dan juga Budak Town yang telah berkongsi satu produk kebaikan kepada saya. Untuk makluman semua, Pak Long pada tahun 2018 sekitar bulan Mei, selepas meraihkan hari raya yang besar, seminggu selepas tu Pak Long diuji dengan satu sakit, iaitu Pak Long pengsan dengan cara tiba-tiba. Masa sebelum pengsan tu Pak Long membawa kenderaan, dan sebelah kaki Pak Long ni, Pak Long rasa kenapa kaki aku macam tak boleh nak tekan pedal minyak. Tiba ke ofis, Pak Long pengsan. Masa tu bulan puasa ya. Dan ambulans datang, bawa ke Hospital Besar Ipoh. Dan Pak Long malam tu selepas di-admit ke ward 7A, Pak Long disahkan mengidap minor stroke sebelah kanan. Kerana bila doktor pakar ambil pen, dia garis sebelah kaki kiri, Pak Long terkejut. Bila sebelah kaki kanan, Pak Long tak terkejut. Jadi bermula daripada itulah, lebih kurang seminggu Pak Long berada di Hospital Ipoh dengan makan ubat lah yang telah disyorkan oleh Dr. Ipoh. Dan selepas itu Pak Long keluar, dan sekarang Pak Long kena mengamalkan ubat warfarin lah. Pak Long makan ubat warfarin yang dulu tiap-tiap seminggu sekali Pak Long akan berjumpa dengan pakar. Sekarang ni alhamdulillah sebulan sekali. InsyaAllah pada bulan 9 ni, 10 bulan 9, Pak Long akan jumpa pakar. Apabila kita Allah Ta'ala uji kita dengan sakit minor stroke ni, sebelah kanan Pak Long ni, jadi kaki Pak Long ni kebas-kebas. Kadang-kadang sampai ke tangan. Kadang bila masa malam tu nak tidur, terpaksa Pak Long bila ada duit sikit, Pak Long telefon tukang urut datang rumah untuk urut dengan sekali badan RM50. Bayangkan kadang seminggu 3 kali. Kadang-kadang bila poket tu nipis, Cik Izham ya, kena panggil anak untuk urut kaki itu supaya sebelah kanan saja, supaya Pak Long boleh tidur. Itu rutin selepas Pak Long keluar daripada hospital. Tapi orang tengok kita boleh berjalan, kita boleh berjalan, kita boleh gerak, tapi dalam kita tu sakit. Dan dalam pada masa yang sama, Pak Long berusaha. Pak Long pernah pergi ke Melaka, berjumpa dengan, kalau andai tuan-tuan yang di Melaka tu pernah dengar Baba Chong yang pakar jantung, pernah pergi berjumpa dengan beliau, buat rawatan. Tapi begitulah keadaan Pak Long. Dan pada tahun 2020, Pak Long ditakdirkan lagi, terpaksa admit ke hospital lagi tahun 2020. Bulan lebih kurang yang sama, bulan 6, bulan 7, Pak Long didapati mengidap dua saluran jantung Pak Long tu sumbat. Apabila berlaku minor stroke, dia akan pergi ke jantung, saluran jantung Pak Long sumbat. Tarikh Pak Long tak ingat. Dan Pak Long berada di hospital lebih kurang seminggu juga. Dan dalam masa yang sama Pak Long melawan dengan doktor pakar. Pak Long tak nak. Dia kata last kali mungkin hari kelima atau hari keenam tu, doktor pakar nak buat Pak Long angiogram. Pak Long ni takut sebenarnya. Takut. Angiogram ni apa? Kan? Takut nak buat benda tu. Jadi Pak Long lawan. Pak Long lawan dengan doktor pakar. Okey, tak apa katanya. Saya sign surat, you keluar. Oleh kerana masa itu, dalam keadaan kita
Allah Ta'ala uji dengan pandemik COVID-19, Pak Long tidak mengalami, tak boleh nak buka restoran, tak ada pendapatan. Pak Long share dengan kawan, buka kebun yang ada sekarang itulah. Dengan kami menanam serai, lebih kurang 15,000 rumpun padu serai itu. Dan bila Pak Long admit, serai Pak Long tu dah ada 500 kg yang perlu Pak Long tanam. Itu Pak Long lawan cakap doktor tu tak nak buat angiogram. Dia lepaskan Pak Long balik, lepas malam tu keluar, esok Pak Long pergi kebun, tengok budak-budak tanam serai Pak Long tu. Dan lepas Allah seminggu siap tanam, tiba Pak Long dah pergi ke masjid, solat subuh, tengah minum tu datang serangan Cik Zaham. Ya. Datang serangan dengan menyucuk. Pak Long pun cakap kat kawan dia dekat Masjid Cemor tu, kalau datang besok kita ada kerai sup tu memang sedap. Dan dia pun dah sign up dengan Pak Long sebagai ahli BE. Bila Pak Long tengah minum tu, pukul 7 pagi Pak Long dah cucuk dekat dada ni. Pak Long terus start motor, selaju-laju balik rumah, panggil anak Pak Long untuk pergi ke hospital. Kalau tengok slide ni, ini sebelum Pak Long dapat penyakit jantung. Bawa pergi Pak Long ke hospital dan Pak Long disahkan. Pak Long bukan disahkan, Pak Long kena membuat angiogram. Jadi bila masuk hari Isnin, hari Isnin masuk hospital, hari Selasa doktor datang untuk buat booking angiogram. Doktor pakar tanya saya, macam mana Pak Cik? Pak Cik setuju untuk melakukan angiogram? Ya, saya setuju. Dan dalam masa yang sama, seminggu menunggu turn untuk buat angiogram di hospital Ipoh, alhamdulillah tak payah pergi Kuala Lumpur kerana Ipoh dah ada kelengkapan. Pak Long buat. Dalam masa tu kita dapat tengok ya keadaan doktor tengah buat masukkan kamera dalam badan Pak Long. Jadi bila berlaku tu, jantung Pak Long dua blok tu, satu 100% dan satu 40%. Satu 100%, satu 40%. Dan satu saluran tu dimasuk dengan yang 100 tu dimasuk dengan spring, macam mana rupa spring, sama ada spring kereta ke spring motor, wallahu alam, dan disebut spring. Dan satu lagi dimasuk dengan belon, sama ada belon angin ke belon air, wallahu alam. Dan sama 2 hari keluar daripada wad, Pak Long rasa okeylah sikit, badan pulihlah. Dan Allah Ta'ala uji lagi Pak Long untuk kali ketiga dengan ujian Pak Long kena appendix pada 6 hari bulan 7. 6 hari bulan 7 yang baru ni Pak Long kena appendix. Inilah masa Pak Long nak pergi ditahan di wad. Ni Pak Long solat dengan keadaan sakit. Dan semasa dalam appendix tu, ada masa pergi ke tuan? Ada Pak Long, ada cerita-cerita. Kami seronok dengar ni, cerita-cerita. Dalam masa yang sama tu bila doktor sahkan doktor tak sah lagi, cuma doktor kata ikut pengalaman kami untuk pelajaran kami, umur seperti Pak Long ni 52, tak ada dapat dah appendix. Kan? Kerana appendix ni dalam masa jangka yang muda. Ini Pak Long dah berumur. Pak Cik dah berumur katanya. Tak ada appendix. Cuma mungkin katanya kanser usus. Bila sebut kanser usus, Cik Zaham, ni Abang Bebel, jantung Pak Long ni rasa dah jatuh, dah down. Kan? Kanser, maklumlah. Kalau kena tahap 4, apa terhal lagi kan? Cuma doktor kata esok kita akan tebuk di pusat, di bawah pusat, kita akan masuk mikroskop, kita akan melihat apakah yang ada di dalam usus Pak Long, usus Pak Cik. Kalau sekiranya betul appendix dan sekiranya appendix itu dah melekat kepada usus besar, jadi kita perlu buat pembedahan.
Jadi seterusnya Pak Long menunggu. Esok pagi tarikh untuk Pak Long buat pembedahan. Pak Long tunggu. Dia kata jam 8, 10, 12, 1, 2, 3. Rupanya Pak Long tanya dengan nurse ataupun doktor yang datang buat rawatan, bila waktu saya tadi kita pukul 8. Oh, Pak Cik minta maaf, ada satu kes yang perlu kami segerakan. Oh, lega. Lega kerana apa? Kerana tak masuk bilik bedah. Takut. Memang walaupun muka Pak Long muka pecah rumah, tapi takut bila sebut pembedahan. Kan? Tiba-tiba Abang Bebel, Puan Pareha, Ayu dan rakan-rakan yang lain, pukul 2.50 pagi, Pak Long tengah sedap tidur, Pak Long dikejutkan oleh, Pak Long ingat malaikat, rupa tengok nurse kan, budak muda nurse. Pak Cik katanya, nak pergi ubat ke Pak Cik? Pak Long tanya, bukan ubat Pak Long. Bukan ubat Pak Cik. Pak Cik nak bawa bilik bedah. Nak OT katanya. Kat overtime apa? Bukan overtime, OT, operation theater. Oh ya ke? Pukul 2.50 pagi. Cik Izam, bayangkan Pak Long ditolak ke bilik bedah. Jadi sebelum nak pergi bilik bedah tu, sehari sebelum tu doktor dah bagi tahu Pak Cik, jantung dah tak stabil, nadi pun tak stabil. Jadi masa pembedahan berlaku tu, kita jangka Pak Cik ni mempunyai resiko yang tinggi lah, Jadi macam mana Pak Cik? Saya kata saya dah masuk ke wad, saya serah kepada doktor, saya serah kepada saya ada Tuhan, Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi pendekkan cerita, saya pukul 3 pagi saya ditolak ke OT. Sampai di sana doktor pakar tanya lagi dengan keadaan apa semua, dan saya setuju. Pukul 3.30 pagi saya mula buat operation. Dan semasa saya nak dibius untuk tidur tu, untuk melakukan pembedahan tu, saya hanya mengucap, dan saya last kali saya mengatakan pada diri saya, dan saya direct dengan Allah, saya kata sedih sikit, saya ni milikmu dan saya serah jiwa dan raga saya kepada kamu ya Allah. Dan saya pun tak sedar, dan semasa pembedahan berlaku tu saya dah tak sedar, dan apabila saya disedar, saya pada jam 7.30 pagi esoknya, hari Minggu tu saya sedar, dan diorang bawa saya ke wad lah. Jadi bayangkan masa Pak Long sebelum dapat appendix ini, Pak Long tak ada rasa apa, tiba-tiba sakit yang amat sangat. Jadi Pak Long pun dah keluar, discharge. Pak Long balik duduk kat pondok. Masa tu pondok dah ada ya. Pondok yang budak tahun dengan Abang Bahar duduk tu dah ada. Pak Long balik rumah, tak malam, esok pagi Pak Long tetap pergi pondok. Pak Long duduk di pondok, Pak Long tidur di pondok, Pak Long solat apa semua di pondok. Pak Long macam duduklah dalam hati Pak Long, dan Pak Long cakap dengan anak Pak Long lelaki ni, kamulah akan menjadi ketua keluarga. Sebab ayah dah tak boleh buat apa, sebab dah potong kan. Jadi duduk, musim berian tunggu. Lepas tu Abang Bahar pun datang, selalu dia ziarah Pak Long. Kami pun makan rayaan. Dalam masa yang sama, malam besok budak tahun datang bercerita dengan satu produk dengan abang Abang Bahar. Pak Long hanya duduk menyandar di kursi malai lah. Duduk sandar sambil menikmati buah durian yang enak. Pak Long dengar. Tak apalah. Okey, pada kes 2 hari atau 3 hari selepas tu, saya dihubungi oleh upline saya, Tuan Haji Bahar. Boleh saya sebut dia upline kan, sebab dia kan, Tuan Haji Bahar, dia cerita dengan pengalaman dia apa semua. Saya kata tak apa lagi, aku pun sign lah. Saya pun setuju sign. Dan pada 13 hari bulan, tak salah saya, 13 hari bulan 8, Pak Long dapat Alora Pen tu. Pak Long sampai lebih kurang pukul 12 tengah hari, Pak Long mandi, solat Zuhur. Sebelum solat Zuhur tu Pak Long dah siap mandi, pakai Alora Pen, bawa tidur. Dan alhamdulillah, keesokan harinya pada malam tu juga Pak Long rasa kaki denyutan daripada pinggang bawa ke tumit tu, tak ada rasa sakit. Biar betul kan? Biar betul.
Dalam keadaan kita sakit, tiba-tiba pakai seluar. Alhamdulillah tak sakit. Hari kedua Pak Long pakai, hari ketiga, tak salah hari keempat kot, Pak Long WhatsApp budak town, jom kita hiking naik bukit tu gambar. Kalau gambar kat ujung ni kan, gambar ni gambar ni Pak Long dengan budak town naik bukit Bakung kalau dekat Cemor ni. Dengan tak ada rasa penat, tak ada rasa mengah, tak ada rasa lelah, tak ada rasa apa. Sebelum ni Pak Long naik dengan Mak Long, Bukit Bakung tu Pak Long kena berhenti 3 atau 4 step. Berhenti baru boleh naik ke atas. Kadang-kadang tak sampai, pusing balik, dah jauh balik. Kerana tak ada tenaga, tak ada stamina. Tapi apabila Pak Long dah memakai Alora Pen Wisconsin yang dikeluarkan oleh BE, yang diperkenalkan oleh budak town dan juga Tuan Haji Bahar kepada Pak Long, alhamdulillah Pak Long sihat. Pak Long kata kat kawan-kawan Pak Long, umur aku sekarang 25 bukan 52. Kalau tengok ni basikal ni yang Pak Long bawa tunjuk naik basikal tu, hari yang keempat tu lah turun daripada bukit Bakung tu Pak Long naik basikal 10 kilometer. Pendek je lah 10 kilo kan. Tapi Bukit Bakung 300 meter paras laut. Okey. Ini dengan Tuan Haji Bahar sebelum abang Bahar sebelum kena BE lagi saja masuk dalam ni Dan alhamdulillah dalam masa yang sama Pak Long tiap-tiap pagi sekarang ni Cik Izzah, Abang Bebel, kalau Abang Bebel dia dah boleh main pergi belajar golf. Pak Long tak reti lah, kayu golf ada satu. Abang Bebel nanti kita main dua. Rasa kalau diri Pak Long ni tak pergi, boleh ada lagi ke masa? Ada Pak Long, jangan risau, ada. Kalau Pak Long tak jogging, Pak Long tak senaman, Pak Long rasa rugi. Bayangkan Cik Zaham, 4 tahun Pak Long tak boleh aktiviti. Dan kalau datang ke Meru Raya tu, bulatan Aman Jaya tu, lebih kurang 1 kilo ataupun 2 kilo bulatan tu. Dulu Pak Long dengan Mak Long pergi, Mak Long selalu exercise sebab dia nak jaga stamina kan. Dia kerja. Satu pusingan pun Pak Long tak lepas. Tapi hari itu Pak Long boleh buat 4 pusingan tanpa berhenti. Itulah kelebihan yang ada pada seluar Alora Pen yang dapat menambahkan stamina tenaga Pak Long. Dan ini hari kemarin, Okey, ini hari kemarin Pak Long boleh naik basikal dengan anak Pak Long sejauh 21.46 km dengan tidak rasa penat, dengan tidak rasa mengah, dengan tidak rasa apa. Jadi sebelum Pak Long berakhir dengan perkongsian Pak Long yang tak seberapa ini, rakan-rakan yang tengok, kalau kita tengok watching tadi pun dekat 70 orang. Mungkin yang belum, mungkin yang sudah. Jadi marilah kita sama-sama dalam program. Pak Long selalu buat live. Baru belajar buat live, belajar pun dengan budak town lah, Abang Bebel, Cik Izham ya. Pak Long buat live FB, bagi tahu tajuk Pak Long selalunya kaki sihat, badan cergas. Kenapa? Kaki tak sihat, badan tak boleh cergas pada Pak Long. Kerana bila kaki Pak Long ni, kaki kanan Pak Long cergas, otot Pak Long cergas, Pak Long boleh buat aktiviti senaman tiap-tiap pagi. Sekarang ni kalau kata tak boleh buat tu, rasa macam kehilangan. Kadang-kadang hujan, musim ni musim hujan maklumlah kawasan Yan tu kawan-kawan kita secara mara kita di dilanda musibah baru ni, kita mengucapkan takziah kepada mereka. Cuma bila tak dapat tu rasa satu kehilangan. Rasa tak puas pada diri. Pagi nak buat, petang nak buat. Pagi nak buat, petang nak buat. Kesihatan Pak Long, alhamdulillah setelah Pak Long menggunakan seluar Alora Pen ni pulih sepenuhnya. Macam mana kata Kak Jah tadi, dengan dia sleep dia tu dapat sebulan dia dapat stamina, dapat menjalankan aktiviti harian dan nak bersukan. Dan Abang Bebel, Cik Izham, Puan Pareha, rakan-rakan yang paling Pak Long seronok, selepas 4 tahun Pak Long kena stroke, sakit jantung dengan ini, yang Pak Long paling terkesan apabila Pak Long melakukan solat, bila sampai waktu
time rokok, Pak Long boleh rokok dengan sempurna. Dan paling seronok lagi Pak Long duduk tahiyat akhir dengan sempurna. Dulu Pak Long duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir pun duduk tahiyat awal. Kenapa? Kerana bila nak duduk tahiyat akhir, kaki Pak Long sakit yang amat sangat. Tapi dengan Pak Long menggunakan surah Al-Rahman, hari ini dalam masa mungkin 7 ke 8 hari, Pak Long dapat buat kesempurnaan solat Pak Long. Itu adalah satu kesyukuran yang amat besar kepada Pak Long. Pak Long ucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kembali kesihatan Pak Long sebegini hari ini, segar bugar. Tadi Pak Long exercise pagi tadi dengan budak muda, mereka pun teruk, tapi Pak Long masih steady. Jadi segala baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan tu daripada hamba ni yang baru ni. Jadi sekadar itu perkongsian Pak Long. Mudah-mudahan dengan sikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita yang lain yang belum lagi menggunakan produk Alora Pen with Condensi. InsyaAllah